Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita utama 12 Safar. Saya Fazida Mustafa. Dos ketiga vaksin COVID-19 akan diberikan keutamaan kepada mereka yang berisiko tinggi. Juga dua bekas tahanan Palestin yang lolos dari penjara Israel ditangkap semula. Kerajaan setuju melaksanakan pemberian dos vaksin ketiga COVID-19 selepas negara mencapai lebih 80% imunisasi golongan dewasa. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam satu kenyataan berkata, keutamaan pemberian dos ketiga itu akan diberikan kepada kumpulan berisiko tinggi terlebih dahulu. Menurut kenyataan Perdana Menteri hari ini, golongan yang akan diberi keutamaan adalah anggota Barisan Hadapan Kesihatan, pesakit kurang upaya imun atau immunocompromised, warga tua dengan komorbiditi dan individu yang tinggal atau bekerja di pusat jagaan jangka panjang. Kata Perdana Menteri, dos ketiga itu dapat meningkatkan tahap imuniti dalam kalangan individu berisiko tinggi terhadap jangkitan COVID-19 yang mungkin menurun dalam tempoh tertentu selepas dos kedua. Kata beliau, bagi tujuan itu, panel pakar perubatan dan kesihatan sedang membangunkan garis panduan pelaksanaan pemberian dos ketiga berkenaan. Perincian lanjut pemberian dos ketiga vaksin COVID-19 ini akan diumumkan Menteri Kesihatan tidak lama lagi. Sementara itu, Datuk Seri Ismail Sabri turut mengumumkan pemberian pakej penjagaan COVID-19 PPC kepada keluarga Malaysia yang berada dalam kategori B40. Ia melibatkan peruntukan lebih 471.6 juta ringgit. Selain memastikan diri dan keluarga bebas dari jangkitan virus pembunuh itu, pemberian PPC turut bertujuan meringankan beban kewangan isi rumah B40. PPC merangkumi 4 pelitup muka guna semula, 4 kit ujian kendiri COVID-19, 1 pulse oximeter, 1 termometer dan risalah panduan penggunaan beserta info kesihatan. Pemberian PPC buat masa ini akan dimulakan dengan penerima bantuan prihatin rakyat BPR yang sudah berkeluarga. Mereka ini adalah dalam kalangan isi rumah B40 yang telah berkahwin dengan ada atau tidak mempunyai anak ataupun ibu dan bapa tunggal yang mempunyai anak. Ia akan memberi manfaat kepada lebih 3.6 juta keluarga B40. Sementara itu, sasaran kadar vaksinasi penuh COVID-19 bagi populasi dewasa di negara ini akan dicapai apabila baki 1.8% lagi dicapai dalam tempoh terdekat. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, sehingga semalam negara telah merekodkan 78.2% populasi dewasa lengkap divaksinasi. Malaysia telah merekodkan 78.2% daripada populasi dewasa yang telah lengkap divaksinasi. Ini menunjukkan hanya 1.8% sahaja lagi untuk mencapai kadar vaksinasi populasi dewasa yang telah lengkap divaksinasi sebagai sasaran yang ditetapkan sebelum ini. Sementara itu, 93.1% populasi dewasa telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Tambah beliau, tumpuan kini diberikan kepada negeri-negeri untuk mencapai sekurang-kurangnya 60% populasi dewasa lengkap divaksinasi menjelang akhir bulan ini. Pada bulan ini katanya, kadar liputan adalah lebih tinggi di beberapa negeri tertentu yang kadar vaksinasinya lebih rendah, iaitu Kelantan, Pahang, Kedah, Perak dan Sabah. Menyentuh trend penurunan vaksinasi, Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata liputan vaksinasi di kebanyakan negeri di seluruh negara ketika ini berada di landasan yang baik, terutamanya di Sarawak, Labuan dan di Lembah Kelang yang merangkumi Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Peringatan kepada pengkhianat negara yang menjual sijil vaksinasi palsu. Tindakan undang-undang boleh dikenakan terhadap individu yang terlibat dalam sindiket menjual sijil palsu berkenaan, jelas Menteri Kesihatan Hairi Jamaluddin Abu Bakar. Pihaknya juga akan telah meminta Polis Diraja Malaysia PDRM menyiasat sindiket tersebut jika ia benar-benar wujud.
Sindiket yang kononnya menjual sijil digital vaksin yang palsu. Saya nak tegaskan bahawa apa yang dilakukan oleh sindiket ini sekiranya benar adalah satu perkara yang bukan hanya tidak bertanggungjawab tapi melanggar undang-undang, dan kita akan minta kerjasama daripada polis untuk siasat kes kononnya berlaku penjualan sijil digital palsu ini. Baru-baru ini di platform Telegram wujud kumpulan yang disyaki menjual sijil vaksinasi palsu dengan harga-harga tertentu mengikut keperluan pelanggan. Kumpulan Telegram yang mempunyai ratusan peserta itu turut disyaki menjual ivermectin yang didakwa boleh mencegah COVID-19. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Khairi Jamaluddin memaklumkan MySejahtera berjaya menyelesaikan lebih 500,000 kes yang melibatkan ketiadaan sijil digital vaksinasi dalam aplikasi tersebut. Tambahnya, MySejahtera telah diarahkan untuk sentiasa melakukan pemantauan di media sosial jika terdapat rungutan berkenaan masalah tersebut untuk diselesaikan segera. Seramai 36,507 pelajar tingkatan 4 dan 5 di Terengganu akan mula menerima suntikan vaksin COVID-19 bermula Selasa ini. Pengarah Kesihatan Negeri, Datuk Dr. Kasemani Embong berkata proses vaksinasi pelajar itu akan dilakukan membabitkan 54 sekolah. Katanya keutamaan melakukan suntikan diberikan kepada pelajar tingkatan 4 dan 5 sebagai persediaan mereka menduduki peperiksaan. Menurut Dr. Kasemani lagi, program vaksinasi itu diberikan kepada 18,264 pelajar tingkatan 4 dan 18,243 pelajar tingkatan 5 sebelum sesi persekolahan bermula Oktober depan. Jadi kita akan cuba memulakan untuk tingkatan 4 dan 5 dulu sehinggalah kita mendapat kebenaran untuk memulakan kepada golongan pelajar dari tingkatan 1 hingga 3. Maknanya sekarang ni fokus kita memang ke arah pada student tingkatan 4, tingkatan 5 yang akan ambil exam ni lah. Ya, kita fokus kepada pelajar-pelajar ini yang akan mula masuk sekolah pada 3 hari bulan Oktober nanti. Jelasnya semua pelajar berusia 16 dan 17 tahun itu membabitkan sekolah menengah di bawah Kementerian Pendidikan KPM termasuk sekolah menengah agama dan Maktab Rendah Sains Mara MRSM. Pihak Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu JKNT juga sedang menunggu kelulusan untuk vaksinasi pelajar tingkatan 1 hingga 3. Datuk Dr. Kasemani terdahulu meninjau pematuhan prosedur operasi standard SOP di Pasar Kedai Payang. Sementara itu, beliau berkata 91.3% populasi dewasa di Terengganu telah menerima suntikan vaksin COVID-19 dan 76.6% telah lengkap menerima suntikan berkenaan. Selepas ini, harga sayur-sayuran pula naik di Terengganu. Alhamdulillah bertemu kembali. Susulan jalan runtuh di kilometer 43.9 Jalan Simpang Pulai Blue Valley menghala Cameron Highland petang semalam. Laluan sementara di FT 185 Seksyen 43.9 menghala ke Cameron Highlands akan dilencongkan di tepi laluan sepanjang 30 meter runtuhan. Laluan itu hanya akan dibuka kepada kenderaan ringan selepas siasatan lanjut selesai. Pengarah Jabatan Kerja Raya JKR Perak Zulkifli Nasir berkata dalam tempoh tersebut, semua pengguna jalan raya ke Cameron Highlands diminta menggunakan laluan alternatif iaitu jalan tapah ke Cameron Highlands sebagai jalan perhubungan sementara. Setidak-tidak dia pun kita akan buka kepada light vehicle. Tapi kita akan buat siasatan lanjut dulu. Kita akan buat perbincangan selepas ini dengan teknikal daripada cawangan pakar daripada Cawangan Cerun KL. Kita akan tengok di segi bagaimana metodologi yang kita nak guna supaya kita cuba untuk memberi khidmat kepada pengguna jalan raya khususnya aktiviti ekonomi yang ada di Cameron Highland atas lah.
Mengulas tentang laluan berhampiran kawasan rehat dan rawat RNR Jalan Raya Simpang Pulai itu, jelas Zulkifli rekahan membabitkan laluan sepanjang 30 meter. Katanya ketinggian cerun di kawasan terbabit adalah setinggi 200 meter dan runtuhan tanah berlaku hampir 70 meter. Runtuhan laluan di kawasan cerun terbabit berkemungkinan disebabkan hujan berterusan yang menyebabkan struktur tanah menjadi lemah serta tidak kukuh. Zulkifli berkata setakat ini kerajaan telah memperuntukkan 130 juta ringgit untuk melakukan penjajaran semula laluan sepanjang 600 meter di lokasi tersebut. Bagaimanapun katanya runtuhan jalan berlaku lebih awal akibat hujan berterusan sebelum jajaran semula itu dilaksanakan pada Disember ini. 9 malam semalam, laluan di Seksyen 43.9 ditutup sepenuhnya kepada semua aliran trafik jalan raya ekoran tanah runtuh. Kejadian membabitkan laluan sepanjang 30 meter dengan lebar 5 meter itu dikesan kira-kira jam 5.45 petang semalam. Belum reda isu kenaikan harga ayam dan ikan. Terbaru, harga sayuran di Terengganu pula menunjukkan peningkatan sejak seminggu lalu. Trend kenaikan harga sayuran tersebut pasti membimbangkan pengguna terutama peniaga kedai makan yang menggunakan sayuran dalam kuantiti yang banyak. Tinjauan berita Al-Hijrah di Pasar Payang Terengganu mendapati antara sayuran yang mengalami kenaikan harga ialah cili merah, bunga kobis, salad dan lengkuas. Jika sebelum ini cili merah dijual sekitar RM10 sekilogram, kini ia meningkat kepada sekitar RM14. Manakala bunga kobis pula dijual dengan harga RM10 sekilogram berbanding RM8.70 sebelum ini. Menurut peniaga, kenaikan harga sayuran berlaku secara berperingkat sejak seminggu lalu dengan kadar peningkatan sekitar RM2 hingga RM4 sekilogram. Keadaan itu menyebabkan keuntungan mereka merosot sehingga 20% selain terpaksa menanggung kerugian sekiranya sayuran berkenaan tidak terjual. Biasa lada 2 minggu lepas harga dia jual RM8. Sekarang boleh jual harga RM14. Bunga kobis pula pun nekat naik banyak sangat. Itu ya. Barang lain tak pernah naik lagi lah. Punca kenaikan mungkin kekurangan barang lah. Itu je lah. Sayur-sayur ni naik harga ni demi jenis. Macam salad ke, daun salad ke, lada besar. Semua naik harga. Sebab kita tak sure. Tiba-tiba kita mungkin permintaan tinggi, barang tu barang tu tak ada. Permintaan tu tinggi. Memang terasa sangat lah. Sebab kita benda pakai hari-hari kan, lepas tu dalam kuantiti yang banyak pula. Jadi macam sayur tu kalau biasa kita beli pukar tu, kalau dah naik harga kita paksa beli sikit-sikit untuk guna harian je. Kita nak buat stok lah. 7 September lalu, berita Al-Hijrah melaporkan harga ayam mentah di Terengganu meningkat kepada RM10 sekilogram berbanding RM8 sebelumnya. Manakala 13 September lalu, harga beberapa jenis ikan di Pasar Besar Payang pula mengalami kenaikan harga sehingga RM2 sekilogram. Kenaikan itu dikatakan berpunca daripada penutupan sementara premis Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM di Pulau Kambing, Kuala Terengganu susulan penularan wabak COVID-19 di lokasi berkenaan serta kesukaran mendapat bahan bekalan basah tersebut. Di Ibu Negara, Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM menggesa kerajaan campur tangan berhubung isu kenaikan harga barangan pengguna seperti ayam, ikan, daging dan sayur-sayuran. Ketua aktivisnya, Datuk Nazmi Johan berkata, agensi kerajaan perlu melakukan sesuatu agar harga keperluan asas manusia itu tidak bergantung kepada sistem kapitalis. Saya pun baru ni turun padang cek, dia kata harga makanan jagung mahal, barang pun mahal. Tapi ini dah jadi satu kebiasaan. Dan sebenarnya ini kita mengharap kepada agensi kerajaan buat sesuatu lah. Takkan 10 tahun lagi pun macam ni, 20 tahun macam ni, 100 tahun macam ni. Tak, kita buatlah sama ada nak makan ayam daripada makanan ayam kena develop supaya kita ada hasil tempatan yang tidak bergantung kepada harga turun naik di peringkat antarabangsa.
Justeru katanya negara perlu meningkatkan produktiviti tempatan melalui kerjasama pelbagai pihak agar harga barangan khususnya keperluan asas harian tidak dipengaruhi situasi pasaran semasa di peringkat global. Industri kraft tangan dilihat semakin dipinggirkan dan tidak mendapat sambutan hangat daripada masyarakat. Ramai penggiat kraft tangan berundur daripada industri ini dan beralih kepada bidang lain. Lebih-lebih lagi ketika pandemik melanda negara susulan larangan aktiviti pelancongan. Namun dengan usaha daripada kraft tangan Malaysia, agensi itu sentiasa tampil membantu memasarkan produk kraft menerusi platform dalam talian yang baharu MyCraft Shop. Menurut pengusaha Faizi Crystal Glass Blowing Sendirian Berhad, Kamarul Faizi Roslan, jika dahulu beliau mempunyai 8 pekerja, tetapi kini beliau hanya bersendirian menjalankan perniagaan selepas jualan merosot sehingga 90%. Namun setelah memasarkan produk kristal menerusi platform digital yang disediakan pihak kraft tangan Malaysia, jualannya kini meningkat meskipun tiada kemasukan pelancong luar. Jadi bila dia tutup terus macam ni memang terjejas teruk kan. Jadi walau macam mana pun adalah juga daripada online, ada juga tempahan daripada regular customer. Ikraf Bazaar ni baru saja, baru time pandemiknya. Jadi dia baru nak ada momentum. Nasib sama turut menimpa pengusaha kraft seramik. Menurut pemiliknya Muhammad Razi Ismail, meskipun perniagaannya merudum ketika pandemik, namun beliau bersyukur kerana koleksi seramik terbaharunya hampir habis terjual selepas memasarkannya di platform MyCraft Shop dan secara langsung memberi sinar baharu buat perniagaannya. Actually kita baru lepas je keluar new series kita punya produk dan juga MyCraft Shop ambil peluang lah untuk promosikan barang tersebut lah. So setakat ni alhamdulillah memang sambutan okey lah, dah okey. Sementara itu, pemilik Jafika Couture, Muhammad Jasni Abdullah mengajak lebih ramai pengusaha kraft untuk mendaftar dengan Kraft Tangan Malaysia agar dapat meneruskan warisan kraft tangan dengan segala bantuan yang ditawarkan oleh Kraft Tangan Malaysia. Kalau setiap usahawan kraft, kalau tanya saya, elok daftar dengan Kraft Tangan Malaysia. Sebab kraft tangan ni dia banyak membantu. Kalau dia tak boleh bantu yang ni, dia bantu yang ni. Dia terlalu banyak cabang. Terlalu banyak cabang yang dia bantu kita. Cuma yang penting kita berdaftar, pergi jumpa dia orang. Dia orang memang akan membantu. Macam sekarang pun online, untuk online pun dia dah bina dah 2-3 benda. Craft on the go, iKraft Bazaar, yang terbaru ni MyCraft Shop. MyCraft Shop merupakan platform membeli belah produk kraft tempatan secara dalam talian yang memasarkan lebih 20,000 produk kraft daripada 602 usahawan berdaftar. Platform MyCraft Shop boleh dilayari menerusi laman web www.mycraftshop.com. Selepas ini, 10 juta tunai umrah sejak Oktober tahun lepas. Dua lagi tahanan Palestin yang meloloskan diri dari penjara ketat di utara Israel ditahan. Tentera Zionis Naif Kamamji dan Munadel Yaakob Infiat menyerah diri selepas polis dan tentera mengepung rumah persembunyian di Bandar Terbabit. Kedua-dua mereka ditahan di Bandar Jenin. Mereka adalah Aiman Naif Kamanji, 35 tahun dan Munadel Infiat, 26 tahun. Pada 6 September lalu, 6 tahanan meloloskan diri dari penjara Gilboa dengan 2 daripada mereka ditangkap pada 10 September dan 2 lagi pada hari berikutnya. Mereka meloloskan diri dari penjara berkawalan keselamatan tinggi itu selepas menggali terowong di lantai sel. Tindakan tahanan meloloskan diri menggembirakan ramai rakyat Palestin yang dilihat meraihkan kejayaan itu di jalanan. Terdapat kira-kira 4,850 warga Palestin ditahan di beberapa penjara Israel, termasuk 41 wanita dan 225 kanak-kanak.
Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi melaporkan lebih 10 juta jemaah telah sempurna melaksanakan ibadah umrah dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ketat sejak ia dibuka 4 Oktober tahun lepas. Sejak itu juga, jemaah luar telah mula memasuki Arab Saudi secara berperingkat bagi menunaikan ibadah berkenaan. Arab Saudi juga mengumumkan lebih 12 juta visa telah dikeluarkan kerajaan bulan lepas bagi meraihkan kedatangan jemaah umrah dari seluruh dunia. Sementara itu, Riyadh menjangkakan akan membuka ruang ibadah umrah kepada 3.5 juta orang sebulan. Ketika ini, bilangan jemaah yang mengerjakan umrah setiap hari adalah 70,000 orang. Negara itu turut meletakkan aspek vaksinasi penuh sebagai syarat utama jemaah menunaikan umrah dan mengunjungi Masjidil Haram serta Masjid Nabawi. Arab Saudi kini turut mengemaskini senarai negara yang dibenar menghantar jemaah umrah berdasarkan perkembangan kawalan wabak di negara masing-masing selain petunjuk tahap kesihatan jemaah. Kementerian Haji dan Umrah itu turut menyatakan komitmen untuk terus melindungi jemaah dan menumpukan aspek kesihatan dan keselamatan mereka ketika berada di lokasi-lokasi ibadah. Arab Saudi turut mengingatkan jemaah agar sentiasa mematuhi syarat dan peraturan yang dikeluarkan dalam usaha menangani jangkitan COVID-19. Masih di Arab Saudi, bilangan rakyat negara itu yang kini lengkap divaksinasi kini telah melebihi 50%. Ia mewakili 17.5 juta rakyat daripada populasi keseluruhan 35.01 juta orang. Sehingga kini, jumlah vaksin yang diberikan adalah 40.62 juta dos dengan 23.02 juta telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos. Arab Saudi hanya meluluskan 6 jenama vaksin COVID-19 iaitu AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, Sinopharm dan Sinovac. Ia bersandarkan kepada kemampuan sistem imun bertindak balas dengan pantas selain melindungi rakyatnya daripada sebarang bentuk komplikasi akibat jangkitan COVID-19. Sementara itu, aplikasi yang dibangunkan untuk vaksinasi di negara itu, Tawakkalna, kini mula membuka ruang untuk pendaftaran dan janji temu vaksinasi bagi guru lelaki dan wanita serta pelajar-pelajar dalam usaha membuka semula sekolah dan aktiviti pembelajaran bersemuka. Seorang ketua militan yang paling dikehendaki dan pengikut Mujahidin Indonesia Timur MIT terbunuh dalam serangan di Pergunungan Parigi Motong di wilayah Sulawesi Tengah. Mereka adalah Ali Kalora dan Jaka Ramadan yang dikaitkan dengan Daesh. Berlaku kes tembak-menembak dan 2 pengganas itu terkorban, pemimpin MIT kini berkurang kepada 4 orang dan operasi memburu suspek Madago Raya akan ditingkatkan di Parigi Motong dan kawasan sekitar. MIT dilaporkan berkubu di kawasan pergunungan dan hutan di wilayah Sulawesi Tengah di mana wilayah Poso yang merangkumi Parigi Motong sudah lama menjadi markas utama MIT. Kumpulan itu berikrar setia terhadap Daesh pada 2014. Mei lalu, polis mengesahkan MIT berpecah kepada 2 kumpulan dalam cubaan untuk mengaburi mata pihak berkuasa, masing-masing diketuai oleh Ali yang aktif di Sigi selain Muhammad Busra atau Qatar yang beroperasi di Poso. Qatar terbunuh dalam operasi di wilayah Sulawesi Tengah Julai lalu dan dengan kematian Ali sekarang, MIT dijangka lumpuh. Kebaikan yang dimiliki produk Agrimax yang berfungsi sebagai pembunuh bakteria, virus, fungus dan alga membuka perspektif baharu dalam dunia tanaman padi negara. Produk keluaran Antabumi Medik Sendirian Berhad itu dipercayai mampu membantu melindungi manusia dan persekitaran dalam penanaman padi yang kondusif dan kontemporari. Pengurus Pembangunan Antah Bumi Medik Sendirian Berhad, Tun Rafidah Abdul Wahid berkata, gabungan kepakaran teknikal dengan teknologi rawatan maju telah menghasilkan produk penyelesaian bakteria praktikal untuk manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Katanya, Agrimax diakui sebagai salah satu ejen biocide dan sanitizing yang selamat dan berkesan dalam aplikasi industri dan komersial berskala besar dan kecil.
projek smart farming ini adalah sangat murni dan sangat baik kerana ianya menggabungkan banyak pihak seperti Nafas, Petronas, PPK, Anta, Avansia, 33 Management dan Braintree. Dan sewaktu membuat semua ni, semua petani memberi komitmen dan sangat berdisiplin. Mereka mengikut SOP dan jadual yang ditetapkan. Pengarah Kumpulan Perancangan Strategik Nafas, Aminuddin Salih berkata, Agrimax Chlorine Dioxide ClO2 bukan sahaja boleh mengukuhkan hasil tanaman, malah dapat meningkatkan produktiviti. Combination dalam kita punya rakan strategi ini membuktikan bahawa hasil meningkat. Okey? Cross kombinasi itu yang saya katakan, kombinasi itu memang selected kombinasi. It's not that simply we ambil aja. No, we study their track record, they study their performance, then we panggil dia untuk bersama kita untuk menjalankan projek ini. Dipilih untuk menjalankan projek ini. Jadi kita cover daripada penyediaan tanah sehinggalah alhamdulillah hari ini dah tuai dan membuktikan bahawa hasil meningkat. Bagi petani, mereka mampu mengukir senyuman selepas hasil tuaian meningkat sekali ganda berbanding sebelum ini. Ketua Unit Projek Tanaman Padi Kampung Namdam, Zunaidi Zakaria berkata, padi yang dihasilkan berkualiti tinggi kerana Agrimax dapat menghapuskan patogen berbahaya seperti bakteria, kulat, virus dan alga. Dengan sebelum ni, orang Purata pendapatan dalam 3 metrik tan. Sekarang ni dapat capai sampai 7 metrik tan dan ada yang lebih. Hari ini berlangsung Majlis Perasmian Musim Menuai Program Pengurusan Tanaman Padi Bersepadu PTPB Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas Petronas yang disempurnakan Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2 Dr. Nik Muhammad Zamawi Saleh di Kampung Namdam, Kubur Panjang, Pendang. Laporan itu tadi mengakhiri berita Al-Hijrah hari ini. Jam 8.45 malam nanti jangan ketinggalan secara langsung bersama rakan pemberita Khadizah Faisal menerusi Globe Al-Hijrah. Apa intipati kandungan malam ini sama-sama kita nantikan. Juga jangan lupa lagi laporan berita Al-Hijrah dan eksklusif di alhijrahnews.com. Sekian dulu daripada saya Fazidah Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.